Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Pada hari ini kami akan membentangkan tugasan 2 kami bagi kursus BMMB 1124. Dalam pembentangan ini, kami akan menyentuh berkenaan dengan literasi membaca. Sebelum kita pergi ke yang lebih mendalam, marilah kita melihat kepada peringkat-peringkat yang ada dalam literasi membaca. Peringkat yang pertama adalah peringkat prabacaan. Peringkat ini adalah peringkat di mana ianya sangat diperlukan oleh kanak-kanak untuk menguasainya sebelum mereka mempersiapkan diri untuk membaca. Peringkat ini diibaratkan seperti fasa pemanasan sebelum kanak-kanak itu ingin membaca. Selain itu, peringkat prabacaan juga merupakan langkah penyediaan minda kanak-kanak untuk meningkatkan lagi kefahaman dan juga kemahiran mereka untuk membaca. Jadi, pada tahap ini, murid akan didedahkan dengan aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka untuk mempertingkatkan lagi ketajaman penglihatan serta ketajaman pendengaran mereka. Antara kemahiran-kemahiran yang akan diberikan dalam peringkat prabacaan ini adalah yang pertama adalah pengamatan penglihatan dan yang kedua adalah berkenaan dengan pengamatan pendengaran. Jadi seterusnya kita akan lihat kepada apa itu pengamatan penglihatan. Fungsi utama adalah pengamatan penglihatan ini adalah yang pertama, ia bertujuan untuk melatih keupayaan mata kanak-kanak. Selain itu, murid-murid juga akan mengecam, membeza dan juga membandingkan bentuk-bentuk gambar, bentuk-bentuk maujud dan sebagainya mengikut jenis, warna, saiz dan seumpamanya. Jadi, ia merupakan asas yang sangat penting untuk murid-murid sebelum mereka diperkenalkan dengan huruf-huruf. Kanak-kanak yang mempunyai masalah dalam pengamatan penglihatan ini, mereka akan berasa susah untuk mengingat kembali apa yang mereka belajar dan sekaligus akan memberikan kesukaranlah kepada mereka untuk mereka menghafal huruf-huruf yang mereka perlu hafal. Contohnya seperti huruf A, huruf B, huruf C dan sebagainya. Jika tadi kita lihat berkenaan dengan pengamatan penglihatan, sekarang mari kita lihat pula berkenaan dengan pengamatan pendengaran. Kemahiran mendengar amat penting kerana kesilapan mendengar akan memberi kesan yang sangat besar kepada orang yang bercakap maupun kepada orang yang mendengar. Dengan adanya kemahiran ini, ia mungkin dapat membantu murid-murid dalam memberikan fokus yang maksima kepada pelajaran ataupun kerja-kerja mereka yang lain. Mendengar juga merupakan salah satu daripada asas dalam pembelajaran lisan. Oleh itu, kemahiran mendengar ini perlulah dititik beratkan oleh guru kepada murid-murid agar mereka tidak salah dalam menerima ataupun menyampaikan sesuatu pesanan yang diberikan oleh murid-murid. Baiklah, jika tadi Syazwan telah menerangkan tentang peringkat prabacaan, kini kita berpindah pula kepada peringkat bacaan mekanis. Pada peringkat ini, murid mula menguasai penggunaan organ bacaan, organ lisan dengan baik. Dan hal ini mendorong mereka kepada kemahiran-kemahiran yang seterusnya. Contohnya, kemahiran membunyikan huruf, suku kata, perkataan dan ayat dengan betul. Dan dari segi suara pula, murid dapat membaca tulisan dengan suara yang kuat, terang dan jelas. Maksudnya di sini, guru dapat menilai dan membetulkan sebutan murid yang kurang tepat. Baiklah, kini kita masuk pula kepada fungsi bacaan mekanis. Fungsi yang pertama ialah membolehkan murid membaca dengan cekap dan pantas. Dengan menyebut menggunakan intonasi yang betul, di sini guru dapat membetulkan sebutan yang kurang tepat. Seterusnya, membolehkan murid tahu menggunakan tanda baca serta berhenti pada tempat yang betul. Dan yang ketiga iaitu membolehkan murid membaca dengan irama yang betul. Di sini membawa maksud
murid akan terbiasa dengan cara bacaan melalui latihan yang kerap. Dan akhir sekali, murid dapat mencapai kemahiran dan kecekapan yang cemerlang. Hal ini kerana melalui latihan yang secara berterusan, murid-murid akan terbiasa dan memperoleh kemahiran-kemahiran bacaan. Terusnya kita pergi kepada bacaan mentalis. Bacaan mentalis ini secara definisinya dan maksudnya kita dapat lihat bacaan yang disuarakan dalam hati atau menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara. Makna katanya di sini, bacaan mentalis ini suatu bacaan yang menggunakan hati tanpa kita bacanya dengan kuat. Yang kedua adalah kelajuan bacaan mentalis lebih pantas daripada bacaan mekanis kerana beberapa perkataan yang dilakukan dalam bacaan mekanis seperti nada suara, sebutan yang jelas dan sebagainya tidak diperlukan dalam bacaan mentalis. Sebagai contoh, kita lihat sekiranya seorang guru itu menyuruh anak muridnya membaca dengan secara kuat, maka di sini akan berlakunya bacaan dengan lebih perlahan berbanding sekiranya guru itu menyuruh anak muridnya membaca suatu petikan ataupun suatu teks dan diberikan masa selama 1 minit untuk menghabiskan bacaan tersebut. Di sini bacaan mentalis sesuai dengan bacaan yang dikatakan lebih cepat tanpa mengeluarkan nada suara dan sebutan yang jelas. Selain itu, terdapat beberapa tujuan bacaan mentalis. Yang pertama adalah bacaan mentalis ini digunakan untuk melatih murid-murid supaya membaca dengan sendiri. Dengan erti kata lain, murid-murid dapat membaca dan menghayati teks dan petikan yang diberikan oleh guru sewaktu berlakunya PDPC. Guru tersebut akan memberikan petikan dan teks supaya murid-murid itu boleh membaca dengan sendiri. Hal ini juga terdapatnya kekurangan kepada murid-murid yang tidak tahu membaca petikan tersebut kerana kekurangan kosakata ataupun perbendaharaan kata. Yang kedua, tujuan bacaan mentalis untuk melatih murid-murid supaya boleh membaca dan memahami apa yang dibacanya. Hal ini bercanggah dengan bacaan mekanis, yang mana bacaan mekanis ini hanya melontarkan suara tanpa mengetahui ataupun memahami isi kandungan yang ada dalam petikan tersebut. Oleh itu, bacaan mentalis ini tujuannya untuk murid-murid supaya memahami apa yang dibaca olehnya. Sebagai contoh, sekiranya seorang guru itu memberikan petikan berkaitan dengan sejarah, maka di sini guru akan memberikan masa kepada murid-murid baca dengan keadaan yang senyap. Hal ini murid-murid akan baca dalam keadaan yang senyap dan menghayati setiap bacaan yang ada dalam petikan sejarah tersebut. Kesannya, murid-murid dapat memahami dan menghayati secara menyeluruh berkaitan petikan yang telah diberikan. Yang ketiga adalah tujuan bacaan mentalis ini untuk melatih murid-murid membaca senyap dengan pantas. Berbanding dengan bacaan mekanis yang hanya membacanya dengan kuat tanpa menghayatinya secara menyeluruh, bacaan mentalis ini adalah satu bacaan yang senyap dan pantas berbanding mekanis, yang mana kalau bacaan mekanis ini murid-murid memerlukan suara yang jelas dan hanya menyebut satu-satu perkataan. Berbanding dengan bacaan mentalis, murid-murid hanya membacanya dan menghayati setiap perkataan-perkataan yang terdapat di dalam teks. Dan yang keempat adalah tujuan bacaan mentalis ini dapat menggunakan kemahiran membaca senyap untuk mendapatkan pengetahuan. Contohnya, murid-murid akan mengambil buku yang lain ataupun buku rujukan berkaitan geografi maupun sejarah. Mereka akan meneliti setiap muka surat tanpa mengeluarkan satu pun suara dan hanya berdiam diri sambil membacanya di dalam hati dan membaca buku tersebut
dan menghayati jalan cerita yang terdapat dalam buku tersebut dan boleh diaplikasikan. Di samping itu juga dapat menambah pengetahuan murid-murid dalam bidang tersebut. Terusnya kita pergi kepada aktiviti bacaan mentalis. Yang pertama, bacaan mentalis ini sudah semestinya menyentuh bacaan yang menguji kefahaman murid-murid. Bacaan ini adalah satu bacaan untuk kefahaman dan menguji murid-murid tahap bagaimana murid-murid itu faham apa yang dibacanya olehnya secara senyap. Yang kedua adalah bahan-bahan yang diajar mestilah berperingkat-peringkat daripada bahan-bahan yang sedikit dan senang kepada bahan-bahan yang banyak dan susah. Guru-guru perlulah memberikan bahan-bahan yang senang terlebih dahulu supaya kita dapat lihat di manakah kemampuan setiap anak murid kita. Yang ketiga adalah guru memberi dan menentukan bahan bacaan. Semua pelajaran yang dijalankan oleh guru dan guru tersebut perlu membantu dan memandu murid-murid yang lemah. Sekiranya pada peringkat petikannya sedikit pun terdapat beberapa murid-murid yang tidak boleh mengikut apa pemahaman yang diberikan oleh guru kepadanya. Di sini guru haruslah memainkan peranan yang penting dalam membantu murid tersebut supaya dapat membaca dan memahami bahan yang telah diberikan oleh guru. Dan yang terakhir adalah guru setelah habisnya sesi bacaan mentalis dan bacaan senyap yang telah diberikan tempoh oleh guru untuk murid membaca, guru perlulah melakukan sesi bersoal jawab dan membincangkan perkataan dan rangkai kata yang susah. Di sini kita dapat lihat sekiranya murid tersebut membaca suatu petikan, sudah semestinya akan ada beberapa perkataan yang murid tersebut tidak fahami. Justru itu, guru perlulah membantu dan menerangkan kembali apa yang telah murid baca dan murid tidak faham sesuatu perkataan yang sukar murid fahami. Okey, kita pergi kepada bahan bantu mengajar yang pertama. Bahan bantu mengajar yang pertama adalah susun dan bina ayat berdasarkan perkataan yang telah disediakan.
berdasarkan apa yang kita lihat pada bahan bantuan mengajar yang pertama, iaitu susun ayat berdasarkan perkataan yang diberi. Yang pertama di sini, bahan bantuan mengajar ini menggunakan laman sesawang word wall yang mana kita boleh bina satu latihan kepada anak murid bagi mencabar pemikiran mereka. Yang kedua adalah jenis permainan adalah bina ayat berdasarkan perkataan yang diberi. Berdasarkan video tadi, mereka diberikan beberapa kata dan ada ruang di bawah itu untuk mereka letakkan satu demi satu dan menyusun perkataan tersebut sehingga menjadi suatu ayat yang sempurna. Yang ketiga adalah setiap murid diberi masa untuk membaca perkataan yang diberi dan perlu berfikir ayat yang sesuai untuk dibina berdasarkan perkataan yang diberi. Di sini kita dapat lihat masa yang diberikan oleh murid itu untuk mengenal pasti ayat-ayat dan memahami konteks setiap perkataan, dan mereka akan cuba berfikir apakah susunan yang sesuai apabila melihat perkataan tersebut untuk menyusun dan menjadikan susunan perkataan tersebut dijadikan sebagai satu ayat. Dan yang terakhir mengenai bahan bantuan mengajar yang pertama ini adalah murid diberi masa untuk menyusun perkataan yang diberi supaya menjadi suatu ayat yang lengkap. Di sini kita dapat lihat apabila satu latihan itu memerlukan satu tempoh masa untuk murid tersebut berfikir dalam penyusunan perkataan yang diberikan agar ia menjadi satu ayat yang lengkap. Dan pada bahan bantu mengajar ini juga terdapatnya aras pertama ayat yang sikit, aras yang kedua ayat yang ada. Seterusnya kita pergi kepada contoh gambaran bahan bantuan mengajar yang pertama, iaitu susun ayat berdasarkan perkataan yang diberi. Berikut merupakan suatu gambaran dan ataupun kita katakan sebagai langkah-langkah untuk murid-murid boleh membuat aktiviti tersebut. Yang pertama adalah pilih perkataan yang sesuai untuk menyusun ayat, dan yang kedua adalah padankan perkataan yang diberi supaya menjadi satu ayat yang lengkap. Nama dia Bingo, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O. Nama saya Bingo, miau miau. Pak Atan ada kucing, nama dia Bingo, I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O. Nama saya Bingo, miau miau. Pak Atan ada kucing, NGO, NGO, NGO. Nama saya Bingo, miau miau. Pak Atan ada kucing, nama dia Bingo, G-O, G-O, G-O. Nama saya Bingo, miau miau. Pak Atan ada kucing, nama dia. Baiklah, seperti yang anda semua dapat lihat kepada bahan bantu mengajar digital sebentar tadi, sudah tentu ianya mampu memberikan kelebihan dan juga kekuatan terhadap proses pembelajaran pelajar pada masa kini. Oleh itu, antara kekuatan bahan bantu mengajar yang telah ditunjukkan sebentar tadi adalah yang pertama, murid dapat berfikir dengan lebih kritis dalam membina ayat. Selain itu,
Murid juga dapat meningkatkan lagi dan membantu perkembangan otak mereka di samping dapat merangsang dan juga memahirkan lagi tata bahasa mereka. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan dan juga menambahkan lagi perbendaharaan kata murid-murid. Akhir sekali, ia juga dapat meningkatkan lagi minat murid untuk belajar. Hal ini kerana bahan bantu mengajar yang bersifat digital dan juga mesra teknologi ini dapat dapat meningkatkan lagi minat murid untuk belajar sekaligus dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih harmoni dan juga lebih mesra pelajar, khususnya bagi pelajar yang sedang belajar di zaman yang penuh dengan teknologi ini. Seterusnya kita lihat pula apakah kelemahan bahan bantu mengajar tadi. Dalam melaksanakan aktiviti ini, terdapat beberapa kelemahan yang saya dapati boleh ditambah baik lagi. Contohnya, yang pertama iaitu terdapat kekeliruan dalam pilihan jawapan yang diberi. Contohnya dari segi susunan ayat tersebut. Terdapat banyak jawapan yang betul. Contohnya, terdapat 2 ataupun 3 kemungkinan jawapan yang betul dan hal ini akan mengelirukan murid. Cadangan saya untuk penambahbaikan, guru perlulah memilih jawapan yang bersesuaian dan tidak mengelirukan murid itu. Kelemahan yang kedua iaitu tidak sesuai bagi murid yang tidak pandai membaca, dan kelemahan yang ketiga iaitu murid perlu mengambil masa yang lebih lama untuk memilih jawapan. Hal ini kerana terlalu banyak pilihan jawapan yang diberikan. Untuk penambahbaikan, saya cadangkan guru perlu membina jawapan dengan skop pilihan jawapan yang lebih kecil. Hal ini dapat meminimumkan penggunaan masa murid untuk memilih jawapan. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahan bantu mengajar yang kedua, iaitu padankan suku kata. Bahan bantuan mengajar yang kedua iaitu padankan suku kata yang betul. Kami menggunakan platform iaitu laman sesawan WordWall. Jenis permainan ini adalah padankan suku kata berdasarkan gambar yang diberi. Dan yang ketiga adalah murid diberikan masa untuk berfikir dan meletakkan suku kata yang sesuai pada gambar yang diberi. Ini adalah contoh gambaran bahan bantuan mengajar yang kedua, padankan suku kata berdasarkan gambar yang diberi. Yang pertama, pilih suku kata yang sesuai, dan yang kedua, murid diberikan masa untuk berfikir dan padankan suku kata yang sesuai supaya menjadi satu perkataan yang baik maknanya. Nama dia Bingo. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O. Nama saya Bingo. Miau, miau. Pak Atan ada kucing. Nama dia Bingo.
NGO, NGO. Baiklah, seperti yang anda semua dapat lihat dalam bahan bantu mengajar 2 yang berkenaan dengan padankan suku kata sebentar tadi, sudah tentu ianya mampu memberikan kekuatan ataupun kelebihanlah kepada pelajar, terutamanya bagi pelajar yang sedang belajar di peringkat sekolah rendah pada masa kini. Jadi, antara kekuatan yang terdapat dalam bahan bantu mengajar 2 sebentar tadi adalah yang pertama, murid dapat berfikir dengan lebih kritis dan dalam membentuk perkataan. Selain itu, ia juga dapat membantu murid untuk mengeja dengan lebih baik dan juga lebih mudah untuk mereka mengeja. Selain itu, ia juga dapat menambahkan lagi perbendaharaan kata murid-murid dan yang seterusnya adalah murid dapat menyesuaikan dengan suku kata yang sesuai. Akhir sekali, sudah tentu ianya mampu menarik lagi minat pelajar untuk belajar dengan menggunakan bahan bantu mengajar digital tersebut. Hal ini kerana bahan bantu mengajar digital tersebut adalah bahan bantu yang lebih mesra bagi pelajar yang sedang minat dalam ke arah teknologi pada masa kini. Kini kita masuk pula kepada apakah kelemahan-kelemahan bahan mengajar 2 ini. Yang pertama iaitu ia tidak sesuai untuk murid yang tidak mengenali suku kata yang betul. Hal ini kerana murid itu sendiri tidak terdedah kepada persekitaran dan pembendaharaan kata. Di sini, guru perlu menggunakan objek yang sering dilihat oleh murid seperti buku, kertas, pen dan pensel. Hal ini kerana murid itu sendiri lebih senang mengenali sesuatu objek kerana sering melihat dan menyebutnya. Selain itu, murid yang tidak memahami unsur gambar yang disediakan. Di sini, murid tidak mengetahui kesemua perkataan bagi gambar yang terdapat dalam soalan. Hal ini boleh terjadi kerana penggunaan saiz gambar yang terlalu kecil dan juga gambar tersebut tidak melambangkan sesuatu perkataan itu. Di sini, sebagai penambahbaikan, guru perlulah menggunakan gambar yang jelas dan melambangkan perkataan-perkataan yang ingin disampaikan dan juga menggunakan foto-foto gambar-gambar yang bersaiz sesuai. Maksudnya boleh dilihat oleh murid. Jadi, kesimpulan yang dapat kami simpulkan daripada tugasan pembentangan pada kali ini adalah guru perlulah memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu murid yang kurang dalam kemahiran membaca. Tidak kiralah sama ada membaca dalam mentalis maupun membaca dalam mekanis. Oleh itu, seorang guru yang bagus perlulah bijak dalam menghasilkan bahan bantu mengajar ataupun teknik pengajaran yang lebih berkesan dan efektif agar ia dapat meningkatkan lagi kemahiran murid dalam membaca. Sebagai contoh, seperti yang kita lihat sebentar tadi, kami telah pun menghasilkan bahan bantu mengajar yang bersifat digital di mana bahan bantu mengajar tersebut mungkin sedikit sebanyak dapat meningkatkan lagi keupayaan dan juga minat pelajar untuk membaca. Jadi, itu sahajalah pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.